Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, 15 minit. Kat situ 20 minit. Oh, 15 minit dah. Lagi bagus. Datuk Pengerusi, saya ucapkan banyak terima kasih pada Yang Berhormat Jerai, Teberau, Kuala Kerai, Lembah Pantai, Tumpat, Kuala Langat, Segambut, Puji di Batu Gajah, Dungun, Pokok Sena yang termasuk Kubang Pasu yang menyentuh hal-hal yang bersangkut paut dengan kepala di Jabatan Perdana Menteri yang khusus untuk tugas-tugas khas. Kata-kata perkara yang diutarakan oleh ahli-ahli yang berhormat terbahagi kepada beberapa perkara, iaitu prihatinnya ahli-ahli yang berhormat mengenai peruntukan NADMA, APM, pencen serta pembiayaan JPA, SPA, ada juga yang menyentuh hal-hal yang bersangkut paut dengan ICU. Mana yang sempat saya sentuh, tapi elok saya mulakan dengan keprihatinan ahli-ahli yang berhormat Jerai, Teberau, Kuala Kerai, Lembah Pantai, Tumpat mengenai peruntukan bajet APM dan NADMA yang mengatakan bahawa tahun 2021 154 juta diperuntukkan, tetapi bagi tahun 2022 hanya 140. Ini tidak bermakna bahawa peruntukan yang diurus dan ditadbir oleh APM untuk tahun 2021 berlebihan atau untuk tahun 2022 berkurangan. Ini menandakan bahawa APM sangat praktikal dengan mempunyai pegawai yang full operation dia hanya 4,000. Yang Berhormat Pengerusi pun ahli kehormat. 4,000, 1,000 berada di pusat, 3,000 lagi berada di seluruh negara, termasuk wilayah Sabah dan Sarawak. Yang menjadi kekuatan APM adalah lebih kurang 30,000 ke 40,000 kaki tangan mereka yang menyantuni hal-hal dan isu yang berkaitan dengan bencana adalah mereka yang bertaraf sukarela. Sebab tu perbelanjaan untuk tahun 2021 ni 154 juta. Ini kerana pada ketika itu peak kepada COVID-19 kerana sebahagian daripada ahli-ahli APM yang bekerja secara sukarela, kalau dia lain-lain pangkat, dia dibayar RM8 1 jam, maksimum 12 jam. Kalau dia pegawai, dia dibayar RM9.80 1 jam. Mereka inilah yang berada di front line di PPV, di PPS, di tempat vaksin, juga di tempat kuarantin. Kebanyakan daripada elok-elok ni kita bayar untuk mereka. Jadi bila kejadian COVID ni makin lama makin turun, kita anggarkan kita tak gunakan banyak. Sebab itu ekoran daripada itu kita berbelanja secara berhemah. Walau bagaimanapun kita ingin tambah aset-aset kita. Kita dah ada kekuatan manusia, kita nak perlukan aset yang baik. Sebab tu saranan daripada Yang Berhormat Jerai, Teberau, termasuk Segambut yang menyatakan uniform tu tak sesuai. Memang betul lah. Betul. Saya rasa sendiri sebab semasa saya di Mindef dulu ada kualiti, ada test yang kita buat di strike
mereka perlu memenuhi kriteria tertentu. Tapi oleh kerana untuk APM ni dia punya material dia panas sikit. Betul lah tu. Saya pun dah cuba, memang panas banding dengan tentera. Jerai, Menteri, Datuk Speaker. Jerai. Sehubungan dengan apa yang disebut oleh Menteri tadi berkenaan dengan allowance APM, adakah pihak kementerian telah pun mengkaji kenaikan allowance tersebut untuk APM sukarela RM8 dan untuk pegawai RM9.80 1 jam. Jadi adakah langkah-langkah untuk menaikkan allowance mereka? Terima kasih Jerai. Sila. Sudah naik dah tu. Sebelum Dah naik dan yang terbaik. Saya rasa, correct me if I'm wrong, pengusi, rate itu adalah lebih baik daripada rela, daripada askar wataniah saya ingat. Okey. Itu dah ambil kira tu. Oleh itu kita nak tambahkan aset sesuai dengan suasana monsun timur laut ni. Dekat India dia dah strike dan kita pun dah bagi warning di kawasan-kawasan yang selalu kena bencana supaya kita tambah aset. Jadi untuk aset ini pelbagai perolehan kita akan dapat untuk rolling plan kedua selepas bajet diluluskan. Menteri, minta maaf, berapakah kenaikan itu dalam peratusan, kenaikan anggaran allowance untuk anggota APM? Kami ingin tahu. Saya Datuk. Saya akan jawab secara bertulis. Yang naik RM8 tu selepas kita alami COVID. Itu untuk lain-lain pangkat. Untuk pangkat pegawai, kapten dan above, itu RM9.80. Tapi yang berhormat jelutong, saya akan bagi pangkat tak lama lagi. Tapi yang berhormat tak ada allowance lah. Tu janji tu. Saya cuma ingin merayu kalau boleh allowance mereka dinaikkan. Kerana di kawasan saya juga mereka banyak berjasa. Saya yakin di banyak kawasan mereka berjasa. Jadi RM8, RM9 itu tak begitu banyak. Kalau boleh diminta dinaikkan lebih lagi lah. Menteri, terima kasih. Datuk Musi, sewaktu saya berjumpa dengan majoriti mereka di pusat kuarantin, di PBB, mereka sebenarnya amat bersyukur. Kalau RM8 kali dengan 12 jam, dekat RM100, dia mereka kerja ni 30 hari 1 bulan. Jadi dapat dalam lingkungan 3,000 waktu COVID tu amat bersyukur. Jadi saya minta Allah yang berhormat jangan bakar semangat mereka untuk naikkan lah. Supaya kita boleh kontrol kos ni. Bukan bakar Menteri, cuma kita minta kebajikan dia orang tu memang kita jaga. Kita amat jaga kebajikan mereka. Menteri, boleh saya Menteri, soalan cuma kesimpulan lah daripada beli rumah untuk pekan 100 juta. Lebih baik bagi kepada anggota-anggota APM. So kita akan menyokong Menteri lawan sama-sama. Jangan bagi duit kepada pekan. soalan tak terbelau. Ya. Tolong jaga anggota APM. Lupakan banduan macam pekan. Okey, Datuk. Jelutong tu tak Terbelau, masuk terbelau. dalam perkara butiran. Terberau? Okey. Tadi apa Menteri ada sebut tentang apa tambahan aset untuk menyediakan apa pasukan APM untuk menanggali isu lah bencana yang dijangkakan melanda negara kita. Bolehkah apa Menteri sebutkan apa yang akan ditambah? Soalan saya, mengapa saya tanya ini? Kerana saya nampak di kawasan saya Terberau, tiap-tiap apa musim hujan mesti ada 3-4 tempat pasti akan banjir. Kalau Teluk punya 7-8 kawasan. Ya, setiap kali saya nampak untuk bawa mangsa-mangsa keluar tak cukup apa bot atau perahu untuk bawa mereka keluar. Jadi adakah
kementerian ada satu tasa yang memastikan kawasan yang biasa akan banjir teruk sentiasa kena memintakan mangsa kepada pusat pemerintahan itu akan diberi bot atau perahu untuk buat kerja APM lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Tebra. Orang pasu sikit, Mersing. Ah. Kurang pasu sikit. Kubang Terima Pasu. kasih. Silakan. Saya sokong apa yang Tebrau sebut. Jangan kata bot yang besar tu. Dekat Ali Muhammad, kawasan mereka pun minta chainsaw, minta benda-benda basic yang kecil ni. Zaman dulu kita ada peruntukan, boleh lah zaman peruntukan pun mereka tak bagi kat kita, teruk lah nak bagi. Macam mana? Saya minta ni jawapan daripada. Menteri Segambut juga nak tanya kesimpulan mengenai uniform. Okey, saya ucap terima kasihlah kepada Ahli Yang Berhormat. Sebenarnya sebab tu yang paling penting kita tubuhkan SIDET tu seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Batu Gajah, Civil Defence Emergency Response Team yang bersifat komuniti di tiap-tiap parlimen. Sebab tu saya minta tiap-tiap ahli parlimen, tak kira kerajaan atau pembangkang, menjadi penaung kepada SIDET ini. Dan dalam SIDET ini, kita tidak boleh terus-menerus bergantung kepada aset yang kita perolehi daripada kerajaan. Chainsaw umpamanya yang Kubang Pasu nyatakan, sebenarnya dia ada di komuniti. Ada, cuma kita tak tahu siapa ada. Ada ampunya masyarakat industri yang ada chainsaw. Tapi oleh kerana kita punya mentaliti semata-mata mesti kerajaan ada. Maka civil defense, dia orang ni memang dilatih and expert dalam rescue, first aid, macam-macam. Tetapi mereka tak dilatih untuk maintain boat. Mereka tidak dilatih untuk maintain pacuan 4 roda. Jadi having an asset dengan izin is not a solution. Tetapi kalau ada komuniti, sewaktu bencana kita boleh leasekan di kawasan Kubang Pasu ada berapa banyak bot yang dipunyai oleh orang kampung. Kerajaan orang kampung. Kalau kita dapat leasekan benda ini dan menjadikan SIDET itu betul-betul community driven, saya ingat kita boleh kurangkan kos yang perlu ditampung oleh pembayar cukai. Menteri, boleh saya soalan Menteri ada 2 minit aset lagi, dan sebagainya juga. Nah, saya 2 kena minit. jawab segambut. Sebab tu saya dah arahkan pengarah operasi untuk uniform ni hantar the test tadi ke strike. Kita mesti ada sama kualiti dengan angkatan tentera supaya mereka rasa selesa. Mereka ni sukarela kalau dia dapat baju yang berkualiti, bila dia pakai PPE itu tidak panas. Saya ingat Datuk Fungsi, ia akan memberi tambah nilai kepada aktivis APM ni. Tadi siapa tadi? Menteri, Langat. boleh. Menteri, Kuala Langat. Kuala Langat. Kuala Langat. Okay. Terima kasih Menteri. Saya setuju dengan Menteri bila katakan kita kena ada aset dan juga bantu mereka bila-bila masa. Sebagai ahli parlimen, semua ahli parlimen di sini faham. Bila kita ada emergency ni, kadang-kadang kita nak buat sesuatu dengan cara yang cepat sekali. Masalah dia ialah bila pada waktu itu nak hubungi sesiapa agensi dan sebagainya, memang ada sedikit masalah lah. So kadang-kadang kita di ahli parlimen ni dengan peruntukan yang kita ada, kita nak beli aset juga untuk simpan untuk kecemasan di dalam parlimen untuk digunakan bila-bila masa. So pembelian ini yang masalah untuk kita dan saya harap menteri yang jaga ICU ini kena lihat juga macam mana pembayaran itu dan kepada dan sebagainya.
Sebab kalau kita ada lebih dari RM50,000, kita kena ada NGO dan sebagainya. Saya tahu ada ahli-ahli parlimen yang ada banyak NGO, tapi ada juga ahli-ahli parlimen yang tak ada NGO. Dan kita nak cari NGO ini untuk buat kerja macam itu sedikit susah. This is administrative inform, Minister. So if you can look into it, so it will help us in solving the problem dengan cara cepat sekali. Terima kasih. Terima kasih kalau Cadangan tu saya ambil maklum. Jadi yang mana tak dapat jawab, Ya, saya jawab masa secara habis. bertulis. Terima kasih Baik. Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugas Khas. Seterusnya saya